A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah. Harap semuanya siap-siap belaka Dah selesai dah puasa sunat? Belum lagi. Sama-sama kita selesaikan. Amin insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan. Sebelum tu saya ni menggantikan kelas pengajian arwah Ustaz Nahrawi. Ustaz Nahrawi. Insya-Allah jika diizinkan saya akan berterusanlah mengajar di sini. Saya dimaklumkan oleh imam minggu kedua setiap hari Isnin minggu kedua waktu saya insya-Allah. Di sini di depan saya ni suka untuk saya kongsikan insya-Allah dengan buku ini sama-sama kita membincangkan tentang isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Isu-isu yang berlaku di sekeliling kita, lebih-lebih lagi melibatkan isu agama, melibatkan isu ibadah. Insya-Allah saya akan kongsikan dengan buku yang saya ada di depan saya ni. Alhamdulillah saya dah minta izin pada guru saya untuk saya mengajar kitab ini. Alhamdulillah diizinkan. Tajuk bukunya Kekeliruan Umat. Kekeliruan umat. Inilah jawapannya. Insya-Allah dalam buku ini akan merungkai semua persoalan yang berlaku di sekeliling kita. Tanpa sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Kadang kita tahu tapi kita tak bincang sangat. Sebab apa? Tak jumpa ahli kita nak bincang. InsyaAllah pada malam ni saya akan kongsikan sama-sama. Sebenarnya bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan, malah untuk diri saya juga, untuk sama-sama kita ambil istifadah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian pertama yang kita akan bincangkan pada malam ini, perbahasan umum berkenaan bid'ah. Biasa dengar tak bid'ah ni? Biasa dengar InsyaAllah malam ni kita kongsikan. Saya kongsikan apa itu yang dikatakan dengan bid'ah. Buku ni ditulis oleh guru saya Ustaz Muhadi bin Haji Jul. Sebab pernah dengar? Ustaz Muhadi bin Haji Jul. Biasa dengarlah dia keluar di stesen IKIM. Kadang-kadang keluar di TV.
di TV3, kadang TV9. Ya. Insya-Allah. Bab pertama berkenaan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya. Kita ambil maklum ya. Apakah maksud bid'ah? Jawapannya, dari segi bahasa, bid'ah itu bermaksud perkara baharu yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Maksudnya benda baru. Jelas bid'ah ni benda baru. Itu daripada segi bahasa. Bagaimana pula dari segi istilah syarak, daripada hukum syarak, apa maksud dia? Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan umum. Imam Izzuddin Abdus Salam, ya, yang wafat pada tahun 660 Hijrah, menyebutkan bid'ah itu ialah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keterangan daripada kalam Imam Izzuddin Abdus Salam ni? Ta'rif di atas bermaksud umum. Semua perbuatan agama, perbuatan keagamaan yang tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dibuat selepas itu, sama ada ia baik ataupun tidak, termasuk dalam ruang lingkup bid'ah. Jelas Jika ia baik, disebut sebagai bid'ah hasanah. Yakni bid'ah yang baik dan tidak keji. Jika tidak baik, ia disebut sebagai bid'ah dalalah. Dalalah ni maksud dia apa? Sesat. Ataupun bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang keji. Sesat dan juga keji. Jelas tak tu? Faham tak? Yang pertama tadi, bid'ah daripada sudut bahasa, perkara baru yang tak pernah dibuat. Ya? Yang tak pernah dibuat. Kemudian didatangkan dengan pendapat Imam Izzuddin Abdus Salam. Ni mufti Mekah dulu ni ya. Dia menyebut tentang perbuatan bid'ah itu perbuatan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai bab apa? Bahagian umum. Khususnya macam mana pula? Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, imam mazhab Hambali, yang mana wafat pada tahun 795 Hijrah, memberikan ta'rif bid'ah sebagai berikut. Ma uhditha mimma la aslala lahu fi syari'ati yadullu alaih. Fa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Wa in kana bid'atun lughatan. Apa maksudnya? Apa-apa yang dibuat tanpa ada dalil syariat yang membolehkannya. Adapun jika sesuatu perbuatan itu memiliki dasar syariat yang membolehkannya, maka ia tidak dinamakan bid'ah dari segi syarak, walaupun ia adalah bid'ah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, perkara yang tak dibuat, benda yang Nabi tak buat. Tapi kalau daripada segi syarak, ada. Sebab apa? Ada dalil dia. Okey, ada syariat yang membolehkannya. Jelas tak tu? Boleh nampak tak? InsyaAllah boleh faham ya. Apa keterangannya? Keterangan bid'ah dari segi syarak. Kalau dari segi syarak, semuanya sesat lah. Nama pun bid'ah kan. Tapi tak boleh pukul rata lah kan.
Sikit-sikit bid'ah sesat kan. Sekarang ni tengah rancak sekarang ni. Siapa-siapa yang biasa dapat info daripada WhatsApp ke apa kan, terlalu rancak. Apa-apa jangan pegang bulat-bulat. Lagi parah jangan disebarkan. Kalau rasa-rasa tak tahu, keliru, jangan sebarkan. Takut menjadi fitnah. Kadang sebab benda ni saja dah berpecah belah. Saya harap dalam surau ni tak adalah. InsyaAllah semua muka-muka bercahaya semua. Kan? Muka-muka yang faham agama insyaAllah. Yang penting kita datang kelas, kita nak faham. Balik rumah, kita boleh ingat. Ya? Jika sesuatu perbuatan itu ada dasar syariat, ia tidak dinamakan bid'ah dari segi syarak, tetapi hanya bid'ah daripada segi bahasa. Baik, apa rumusan dia tadi? Ta'arif yang diberikan oleh ulama dalam pendekatan kedua merujuk kepada bid'ah dhalalah oleh para ulama daripada pendekatan yang pertama tadi. Kedua-dua pendekatan ulama ini sepakat tentang hakikat makna bid'ah itu. Apa dia? Berdosa jika melakukan bid'ah dhalalah. Kita buat benda yang dilarang, jelas-jelas dilarang dalam agama, bid'ah yang sesat. Atau bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Kan? Kadang-kadang kita ni suka mereka-reka kan? Kan benda-benda yang tak ada direka-reka. Yang bersalahan dengan agama. Atau bid'ah qabihah, bid'ah yang buruk kerana ia tidak memiliki dasar syariat yang membolehkannya. Apa kesimpulannya tadi? Kesimpulan daripada ta'rif bid'ah ni, yang mana terbagi kepada dua. Yang pertama daripada sudut umum dan juga sudut khusus. Imam Ibn Al-Arabi yang wafat pada tahun 543 Hijrah mengatakan, laisatil bid'ata wal muhdatsa mazmumaini li lafzi bid'atin wa muhdatsin wala ma'anihima wa innama yuzammu minal bid'ati ma yukhalifu sunnata wa yuzammu minal muhdatsati ma da'a ila dhalalah, ma da'a ila dhalalati. Bukanlah bid'ah atau muhdats, yakni perkara baru. Kedua-duanya tercela kerana perkataan bid'ah atau muhdats, dan bukan juga kerana makna keduanya. Akan tetapi bid'ah yang dicela ialah apa-apa yang bertentangan dengan sunnah, dan muhdats yang dicela ialah apa-apa yang membawa kepada kesesatan. Itu takrif bid'ah. Boleh faham ya? Kalau berik tu saya minta maaf lah. Ni sebab benda ni benda kekeliruan umat yang mana kita perlu kepada penjelasan. Baik, selesai ta'rif makna bid'ah. Kemudian kita masuk pula kepada pembahagian bid'ah. Tadi kan ada pembahagian bid'ah, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mazmumah, dhalalah, kan, qabihah. Baik. Soalan. Dia biasa ada soalan lah. Ya, mesti ada soalan. Berapakah pembahagian bid'ah itu? Pembahagian bid'ah itu disebut oleh imam kita, Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah, membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, iaitu bid'ah dhalalah yang bermaksud sesat, dan yang kedua bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Imam Syafi'i berkata lagi, itu tadi daripada segi bahasa Melayunya. Bahasa Arabnya apa? Al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumatun, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Bid'ah itu ada dua jenis. Bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dikeji. Apa yang selari dengan sunnah itu, maka ia dipuji. Dan apa yang bertentangan dengannya, maka ia dikeji. Itu pendapat imam kita, imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada ketika lain, beliau berkata, al-muhdatsatu minal umuri darbani
ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atud dhalali wa ma uhditha minal khairi la yukhalifu syai'an min dhalik fahiya muhdatsatun ghairu mazmumah. Perkara-perkara baharu yang diada-adakan itu ada dua jenis. Yang pertama, perkara baharu yang bercanggah dengan Al-Quran atau sunnah atau athar sahabat atau ijma'. Maka inilah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Dan yang kedua, perkara baharu yang diadakan dari segi kebaikan yang tidak bertentangan dengan mana-mana empat perkara itu, maka ia adalah bid'ah yang bukan keji. Ya, yang diriwayatkan perkara apa? Kalam ini, perkara ni apa? Kalam ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi. Apa kesimpulan daripada dua takrif tadi? Bid'ah yang dua tadi tu. Apa takrif dia? Perkara baharu. Bid'ah ni perkara baharu. Jika bertentangan dengan sunnah. Ini jelas Jika bertentangan dengan sunnah, dia dipanggil bid'ah mazmumah. Jika bertentangan dengan Al-Quran, athar sahabat ataupun ijma', ia dipanggil dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Jika selari dengan sunnah, disepakati dengan sunnah, dia dipanggil bid'ah mahmudah, bid'ah yang dipuji. Atau jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah, athar sahabat atau ijma', dipanggil bid'ah ghairi mazmumah. Tadi bid'ah mazmumah, kan? Bid'ah yang apa? Mahmudah. Bid'ah mahmudah yang dipuji, atau bid'ah ghairi mazmumah. Apa maksud dia? Bid'ah yang tidak keji. Ghair tu maksudnya tidak. Mazmumah tu keji, kan? Ghairu mazmumah, bid'ah yang tidak keji. Apa faedah kita dapat? Apa faedah kita dapat daripada persoalan bid'ah ni? Para ulama selepas itu menyebut bid'ah ghairu mazmumah ini, bid'ah yang tidak keji ini, dengan bid'ah hasanah. Kan? Disebut sebagai bid'ah hasanah. Dia tak sebut bid'ah ghairu mazmumah, dia sebut sebagai bid'ah hasanah. Baik. Boleh nampak tak ni? Boleh faham tak ni? Kan? InsyaAllah sama-sama lah. Sama-sama kita faham. Baik, seterusnya disebutkan faedah daripada perbahasan ini. Imam Syafi'i adalah ulama terawal yang membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, iaitu bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, dan bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang baik. Tengok Imam Syafi'i, imam kita, adalah ulama terawal yang membahagikan. Para ulama selepas beliau kemudiannya menyetujui, menyepakati, sepakat dengan pembahagian ini. Okey. Bila dah kata ada ulama selepasnya sepakat dengan apa yang dibuat oleh imam kita ni, Imam Asy-Syafi'i ni, siapa imam-imam tu, kan? Nak juga tahu, kan? Para ulama yang bersetuju dengan pembahagian Imam Syafi'i berkenaan bid'ah, iaitu bid'ah kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah apa tadi? Mazmumah. Bid'ah yang dikeji, ataupun bid'ah dhalalah lah. Yang pertama, siapa dia? Yang pertama Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar yang wafat pada tahun 204 Hijrah. 204 Hijrah. Maknanya sezaman juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat meninggal pada 204 Hijrah juga. Okey, jadi Imam Ibnu Abdul Bar pun sama, wafat pada 204 Hijrah. Kitabnya
Ada kitab dia. Apa kitab dia? Kitab Al-Istizkar. Istizkar. Halaman 5. 152. Kemudian siapa ulama yang seterusnya? Hujjatul Islam. Kalau sebut Hujjatul Islam tu siapa? Agak-agak. Sebab boleh tangkap. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang wafat, yang meninggal pada tahun 505 Hijrah. Dalam kitabnya yang masyhur, kitab apa? Siapa tahu? Kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang paling masyhur. Ini semua kitab besar, tak sesuai kan. Yang saya pun nak mengajar pun mikir 2-3 kali ke lah, nak kena mengaji dulu kan. Tapi yang kita ringan-ringan ni insya-Allah ya, kita nak sama-sama bagi faham. Yang ketiga, siapa dia? Yang ketiga Imam Al-Hafiz Ibnu siapa? Ibnu Al-Athir. Ibnu Katsir ni. Ibnu Katsir, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitabnya An-Nihayah. Dalam kitabnya An-Nihayah yang wafat pada tahun 606 Hijrah. Seterusnya Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Imam Izzuddin bin Abdus Salam di dalam kitab beliau yang bernama Qawaid Al-Ahkam. Qawaid Al-Ahkam ni kaedah-kaedah hukum. Seterusnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah di dalam kitabnya Tahzib Al-Asma' wal Lughat. Tahzibul Asma' wal Lughat. Seterusnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah di dalam kitabnya Fathul Bari. Dan yang terakhir Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami, ada yang sebut Al-Haytami yang wafat pada tahun 973 Hijrah di dalam kitabnya At-Tabyin fi Syahri Al-Arba'in. Itu nama kitab dia. Jadi ada berapa orang imam tu yang bersepakat dengan pembahagian bid'ah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada 7 imam yang sepakat. Jadi dalam imam-imam ni ramai-ramai ni banyak kitab-kitabnya yang mana dibaca dan dipelajari. Jadi apa? Jadi pengajian di pondok-pondok, di masjid-masjid. Yang paling masyhur Imam Nawawi lah kan. Imam Nawawi kitab apa? Arba'in Nawawiyah tu kan. Kitab hadis tu. Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Jadi banyak mana imam-imam yang semuanya bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Baik. Seterusnya pembahagian bid'ah kepada 5 bahagian. Ada pula yang dikatakan, ada pula yang mengatakan bid'ah ni dibahagi kepada 5 bahagian. Macam mana tu? Sebab ada di kalangan 7 imam ni membahagikan kepada 5 bahagian. Siapa? Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Dia kata. Soalannya, kenapakah Imam Izzuddin bin Abdus Salam membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian? Jadi apa? Kenapa? Apa jawapannya? Imam Izzuddin membahagikan sedemikian kerana bid'ah adalah perkara baharu dan bukan hukum. Itu kena faham. Hukum ada berapa? Ada 5. Apa dia? Wajib, haram, makruh, harus kan? Lepas tu sunat. Jadi 5. Bid'ah bukan hukum. Kena hati-hati tu. Kalau ada yang duk sebut ini bid'ah, ini bid'ah kan, dia tak termasuk dalam hukum 5 tu. Maknanya hukum 5 je, tak ada 6. Jadi Imam Izzuddin Abdus Salam menyebutkan bid'ah adalah perkara baru bukan hukum. Jadi kita janganlah mudah-mudah kan. Terus nak melabelkan. Apa? Ini bid'ah kan? Hukum hanya ada 5. Wajib, yang tadi saya sebut tadi kan? Wajib,
sunat, harus, makruh dan haram. Oleh itu, perkara baharu hendaklah ditimbang atas neraca hukum yang 5 ni. Selagi dia selari kan, tak keluar daripada 5 ni, tak adalah hukum bid'ah ni. Kan? Jadi kadang orang suka bila kadang suka dapat info-info dalam WhatsApp je kan. Terus nak kita pun share, ni betul ni kan. Sebenarnya tak selera ke dia kan. Kita ni duduk dalam jemaah kan. Bila duduk dalam jemaah, jadi perkara-perkara yang dah sekian lama diamalkan zaman berzaman, benda yang tidak melanggar syariat, jadi buatlah kan. Biasanya perkara-perkara yang suka dilontarkan sebagai bid'ah ni paling mudah tahlil lah kan. Paling biasa, paling famous lah tahlil. Dia katanya bid'ah, Nabi tak buat. Tahu tak tahlil tu apa kan? Kemudian talqin, Nabi tak buat kan. Kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jadi bukan macam tu kan. Selagi benda tu tak melanggar syarak, dan ada dalilnya, bukan tak ada dalil ya. Nanti insya-Allah akan datang, kita akan masuk bahagian-bahagian tu. Kemudian seterusnya, perkara baharu yang kita sebut tadi, bid'ah tu perkara baharu. Macam mana pula ditimbang atas neraca hukum yang 5 tadi? Bid'ah ditimbang atas neraca hukum yang 5. Yang pertama wajib. Bila dipanggil dengan bid'ah wajib, macam mana pula tu? Bid'ah wajib contohnya mengkaji ilmu tata bahasa nahwu untuk memahami Al-Quran dan hadis kan. Mengkaji ilmu tata bahasa nahwu lah. Kalau dalam bahasa Inggeris sebut grammar kan. Grammar. Maknanya kita nak belajar nahwu ni. Sebab nak mengkaji Al-Quran dan hadis kena tahu nahwu, kena tahu bahasa Arab. Tapi saya tak andal lah bahasa Arab kan. Bahasa Arab ni kalau baris saja lari mana? Lari baris, lari mana? Itu bid'ah yang wajib. Maknanya perkara baru tapi wajib kita belajar kan. Sebab orang dia adalah orang dia bukannya fardu ain tapi fardu kifayah kan. Sebab ada ahli yang mengkaji. Ada ahli yang mengkaji. Jika ditimbang atas neraca sunat, dipanggil dengan bid'ah sunat. Macam mana pula? Apa contoh dia? Bid'ah sunat, mendirikan sekolah dan tempat pengajian. Itu contoh. Antara contohnya bid'ah sunat ni mendirikan sekolah dan tempat pengajian, termasuk dalam bid'ah yang sunnah. Seterusnya, timbangan neraca harus. Macam mana pula harus? Yang mana dipanggil dengan bid'ah harus. Apa contohnya? Bersalaman selepas solat subuh dan asar. Lepas subuh tu kita salam kan. Bersalam selepas solat subuh dan asar, memudah melapangkan urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Itu dimasuk dalam bid'ah yang harus. Benda baru tapi harus kita buat. Seterusnya, makruh. Macam mana pula makruh ni? Yang dipanggil dengan bid'ah makruh. Bid'ah yang makruh. Contohnya menghias masjid dengan ukiran. Kadang terlalu banyak. Boleh, tak ada masalah. Bila terlebih-lebih kan, berlebihan. Bila berlebihan tu termasuk dalam bid'ah yang makruh. Dan yang terakhir yang disebutkan, yang dibahagikan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam dalam timbangan neraca hukum haram ataupun dipanggil dengan bid'ah yang haram, contohnya ialah mengikut fahaman qadariyah atau fahaman jabariyah. Apa itu fahaman qadariyah dan jabariyah? InsyaAllah kita akan masuk nanti ya. Cukup untuk yang 5 tu, pembahagian daripada Izzuddin, Imamuna Izzuddin Abdus Salam.
Kemudian Imam Izzuddin hanyalah memperincikan pembahagian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kan tadi kan Imam Syafi'i bagi kepada dua, kan? Imam apa nama bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mazmumah, ataupun bid'ah yang dhalalah. Tapi Imam Izzuddin ni memperincikan lagi. Okey, nak bagi clear, nak bagi faham supaya kita yang ada sekarang ni tak keliru. Sebab anak-anak muda sekarang ni bukan anak-anak muda je, orang tua pun tak berapa nak clear. Jadi saya bila difikirkan apa yang saya nak kongsikan pada jemaah, saya tanya pada guru saya, boleh tak saya nak kongsikan tajuk kekeliruan umat ni? Ustaz saya berkata, tak apa, silakan. Bagus. Untuk kefahaman kita. Ya, untuk kefahaman kita. Baik. Bagaimana pula pembahagian Imam Syafi'i tadi? Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dhalalah ataupun bid'ah mazmumah tadi. Dalam bid'ah hasanah, pembahagian bid'ah hasanah, Imam Izzuddin memperincikan macam mana? Dalam bid'ah hasanah ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, dan bid'ah yang harus. Maknanya dalam bid'ah hasanah ada 3. Wajib, sunat, harus. Kemudian pembahagian yang kedua, bid'ah dhalalah. Diperincikan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam dengan bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram. Baik. Boleh faham tak ni? Boleh ya? InsyaAllah sama-sama kita faham. Ada lagi 10 minit. Ada lagi 10 minit. Seterusnya, ulama yang menyokong pembahagian Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Dia berantai ya. Selepas imam membahagikan, ada ulama yang bersepakat, setuju. Maknanya tak ada yang bercanggah sebenarnya, ya. Siapakah di kalangan ulama yang menyokong pembahagian Imam Izzuddin bin Abdus Salam ni? Apa jawapannya? Siapakah di antara mereka? Yang pertama, mazhab Hanafi. Imam dalam mazhab Hanafi. Siapakah namanya? Di antaranya At-Turkimani, Al-Kirmani. At-Turkimani yang wafat pada tahun 731 Hijrah. Kemudian Al-Kirmani 786 Hijrah. Al-Aini 855 Hijrah. Ibnu Abidin 1252 Hijrah. Dan Ats-Tsanawi 1349 Hijrah. Itu imam-imam, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Seterusnya, ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Siapakahnya? Siapakah dia? Sekadar kita ambil tahulah, kan? Kita pun tak kenal lebih lanjut, kan? Kurang-kurangnya kita tahu siapa ulama-ulama dia. Dalam mazhab Maliki, antara ulama yang menyokong pembahagian Imam Izzuddin bin Salam ini, antaranya At-Turtusi, At-Turtusi, Al-Qarafi, Ibnu Al-Hajj, dan Az-Zurqani. Ibnu Al-Hajj tadi wafat pada tahun 1336, Al-Qarafi 1285 Hijrah. Itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya mazhab Asy-Syafi'i. Siapakah ulama'nya? Sepakat di kalangan ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Baik, selesai kita kupas tentang maksud bid'ah daripada segi bahasa, daripada segi syarak, pembahagian daripada sudut umum dan juga khusus. Seterusnya kita masuk kepada dalil. Bila cerita pasal bid'ah mesti ada dalilnya, ada sandarannya. Apa dia? Apakah dalil adanya bid'ah hasanah ini? Jawapannya, ada ayat Al-Quran dan beberapa hadis menyebut mengenainya. Antaranya yang pertama ayat daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahbaniyatan
abtadauha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sadaqallahul azim. Apakah maksudnya? Dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah, mereka lah sahaja yang mereka-rekanya. Kami tidak mewajibkan atas mereka, yakni mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Apa keterangan daripada ayat ni? Ayat ini bukannya mencela Bani Israel kerana mengada-ngadakan hidup kependetaan. Dia kan ada pendeta-pendeta dia kan, dengan tujuan untuk mendapatkan keredaan Allah. Mereka dicela kerana tidak menunaikan dengan sebenar-benarnya cara kependetaan yang mereka ada-adakan itu. Dia wujudkan pendeta, tapi dia tidak menunaikan dengan sebenar-benarnya. Seterusnya, hadis daripada Abdurrahman bin Abdul Al-Qari tentang salat tarawih, di mana beliau, yakni Abdurrahman, keluar bersama Umar ibn Al-Khattab pada suatu malam dalam bulan Ramadan ke masjid. Mereka berdua mendapati sekumpulan sahabat solat bersendirian dan yang lain berjamaah. Umar mengatakan, jika beliau mengumpul mereka mengikut seorang qari, yakni imam, maka ia lebih baik. Beliau kemudian menyuruh mereka mengikut Ubay bin Ka'ab. Pada malam yang lain, ketika ramai yang solat di belakang seorang imam, Umar pun berkata, ni'matil bid'atu hazihi. Kata, ini adalah bid'ah yang baik. Apa keterangannya? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu memuji keadaan orang ramai yang solat tarawih di belakang seorang imam, sebab perkara itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi dan zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maknanya pada zaman Rasulullah tak ada, pada zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada. Tapi bila zaman Sayyidina Umar plan untuk adakan salat tarawih itu ikut imam, lalu beliau berkata, ni'matil bid'atu hazi. Maknanya ini adalah bid'ah yang baik. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtada'a dalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mithlu athami man 'amala biha la yanqusu dhalik min awzarihim syai'a. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang mengadakan sesuatu bid'ah dalalah, yakni bid'ah yang sesat yang tidak diredai Allah dan Rasulnya, maka ke atasnya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya dengan tidak dikurangi sedikit pun daripada dosa mereka itu. Ya, itu diriwayatkan. Yang pertama tadi riwayat Al-Bukhari, yang mana kalam Sayyidina Umar. Seterusnya yang kedua ini riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Apa keterangan hadis ini? Dalam hadis ini perkataan bid'ah secara jelas ditakyidkan, diikatkan dengan sifatnya yang dalalah, yakni sesat, yang tidak diredai Allah dan juga Rasulnya. Jika bid'ah itu bersifatnya tidak sesat, maka sebaliknya, yakni diberi pahala bagi mereka yang membuatnya, melaksanakannya. Contohnya tadilah kan, nikmat Sayyidina Umar menyebutkan tentang salat tarawih tadi kan. Maknanya kita dah tahu dah sejarah salat tarawih pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, jika mafhum muwafaqah, apa maksud mafhum muwafaqah ni? Pemahaman yang tersurat atau mantuk al-hadis ataupun maksud yang tersurat, sesiapa yang mengadakan sesuatu bid'ah dalalah yang tidak diredai Allah dan Rasulnya, dia berdosa. Ini jelas. Kemudian jika mafhum mukhalafah, yakni pemahaman sebaliknya, sesiapa yang mengadakan sesuatu bid'ah yang baik atau tidak sesat, ia dipanggil bid'ah hasanah yang diredai Allah dan Rasulnya, dia mendapat pahala. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina
hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara baharu dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita perlu faham maksud hadis ni. Jika mafhum muwafaqah, yakni muwafaqah ni yang tersurat ataupun mantuk al-hadis, maksud yang tersurat daripada hadis tersebut, mafhum mukhalafah, yakni mafhum mukhalafah, maksud yang tersirat. Tadi mafhum muwafaqah atau yakni maksudnya pemahaman yang tersurat, maksudnya membuat sesuatu yang baru yang bukan daripada agama, iaitu bercanggah dengan Al-Quran, hadis, asar sahabat dan ijma' ulama, maka ia tertolak dan ia dinamakan sebagai bid'ah dalalah. Jika mafhum mukhalafah, yang sebaliknya, maksud yang tersirat, maksud yang sebaliknya, yakni mengadakan sesuatu yang baharu yang datang daripada agama, iaitu yang ada asasnya dari Al-Quran, hadis, asar sahabat dan juga ijma', maka ia tidak tertolak dan ia dipanggil sebagai bid'ah hasanah. Seterusnya, jika ditolak, diterima seolah-olah hadis mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu ma laisa minhu fahuwa maqbulun, ma minhu fahuwa maqbulun. Sesiapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang ia daripadanya, maka ia diterima, ia tidak ditolak. Tapi ini ditolak. Ini contoh jika seolah-olah. Tapi yang hadis asal tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, beda. Sikit lagi ya. Last, yang terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnata hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnata sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Yang bermaksud, sesiapa yang mengadakan sunnah yang baik di dalam Islam, lalu diamalkan orang sunnahnya itu, diberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya, dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala yang mengerjakan itu. Dan sesiapa yang mengadakan di dalam Islam sunnah yang tidak baik, lalu sunnahnya itu diamalkan orang, diberikan kepadanya dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakannya, dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada dosa yang mengerjakan itu. Daripada hadis riwayat Muslim. Apa keterangannya? Hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita adanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan untuk mengadakan, membuatkan, menimbulkan, mewujudkan sunnah atau jalan-jalan yang baik, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, athar sahabat, atau ijma'. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tak? Boleh tak boleh? Alhamdulillah. InsyaAllah saya rasa cukup sekadar itu. Nanti kita sambung untuk seterusnya, hujah golongan yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Ada hujah, ada pula golongan yang mengatakan tidak ada bid'ah yang hasanah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونادى